Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, hari ini kita sambung pembelajaran kita untuk lebih fokus kepada penentuan nilai tempat dan juga nilai digit sebarang nombor hingga 7 digit hingga juta. Dan kemudian kita akan cuba mencerakinkan nombor-nombor itu mengikut nilai tempat dan juga nilai digit. Okey, terus kepada pembelajaran kita. Baik, nilai tempat ialah kedudukan. Kedudukan maksudnya tempat dia, tempat yang keberapa. Contohnya nombor yang ditunjukkan di sini 4,65,130. Okey, kalau kita kira kedudukan dia dari sebelah kanan, sifar ni, ini adalah tempat untuk sa. Nilai tempat dia adalah sa. Itu nilai tempat. Maknanya kedudukan dia di mana. Kita kira dari sebelah kanan. Kalau kira dari sebelah kanan, tempat yang pertama itu adalah sa. Tempat kedua, ribu. Tempat kedua, puluh. Tempat ketiga, ratus. Tempat keempat, ribu. Tempat kelima, 10,000. Tempat keenam, 100,000. Ini semua kumpulan ribu. 065 ni adalah kumpulan ribu. Kita dah belajar sebelum ni. Dan tempat yang ketujuh adalah juta. Itu kedudukan. Itu maksud nilai tempat, ikut kedudukan dia. Manakala untuk nilai digit pula ialah nilai bagi digit berdasarkan kedudukan dia. Contohnya nombor 3 ni, kedudukan dia di nilai di puluh. Nilai tempat dia di puluh. Dan nilai digit dia disebabkan dia duduk di puluh, maka nilai digit dia 30. Okey, berdasarkan digit dan juga kedudukan dia, itu nilai digit. Okey, kalau dia duduk di tempat puluh dan angkanya 3, jadi nilai dia 30. Okey, bergantung kepada kedudukan dan juga digitnya. Okey, itu nilai digit. Itu beza nilai tempat dan juga nilai digit. Dan satu perkara yang awak perlu ambil perhatian ialah nilai tempat sentiasa di dalam perkataan. Sa, puluh, ratus, ribu, 10,000, 100,000, semuanya dalam perkataan, ejaan, huruf. Okey, dan nilai digit sentiasa dalam angka, nombor, digit. Okey, contohnya 30, 100, 5,000, 4 juta, semuanya dalam angka. Okey, itu beza antara nilai tempat dan juga nilai digit. Baik, kita akan pergi dengan lebih jelas, lebih detail tentang nilai tempat dan juga nilai digit. Okey, awak perhatikan dekat-dekat di sini. Masih lagi kita menggunakan contoh nombor 4,65,130. Baik, seperti mana yang saya sebutkan tadi, setiap kedudukan ini mewakili satu nilai tempat. Okey, bergantung kepada kedudukan tempat dia. Okey, tempat yang pertama dari sebelah kanan ini adalah untuk nilai tempat sa. Yang ni puluh, kemudian diikuti dengan ratus. Ini kita dah masuk kumpulan ribu. Ribu, sini 10,000, sini 100,000. Dan juga akhir sekali tempat yang ketujuh dari sebelah kanan adalah, kedudukan yang ketujuh adalah juta. Jadi yang sini, ni tiga-tiga ni adalah kumpulan ribu. Ni sampai sini, ni adalah kumpulan ribu. Kumpulan ribu. Okey, 100,000, 10,000, ribu berada di dalam kumpulan ribu. Okey, jadi bila kita nak sebut nombor ni, kita kena sebut sekali. Macam ni, kumpulan ribunya ada sifar 65. Jadi kita sebut 65,000. Okey, sebelum ni pun kita belajar. Baik, untuk mewakili nilai tempat dia, kita kena tahu setiap ni ikut kedudukan yang betul, ikut turutan, ikut tertib yang betul. Kita tak boleh kata tempat yang pertama ni sa, tempat kedua dia tiba dah ratus. Jadi itu salah. Kita mesti ikut kedudukan dan tertib yang betul. Awak mesti mahir dah ni. Dah tahu 6 kan.
Kedudukan dia tak usah mana, puluh mana, kedudukan ke berapa, kedudukan ke 6 apa dia, ratus ribu. Okey. Itu amat penting untuk kita meneruskan kemahiran cerakin mengikut nilai tempat dan juga nilai digit. Baik. Sekarang kita nak tahu macam mana kita nak menulis nilai digit. Okey? Nak menulis nilai digit. Okey, sebelum tu, kalau kita wakilkan dekat-dekat ni, ikut nombor ni, 4,065,130. Maknanya SAR ni ada berapa bilangan berbolanya? Tak ada sebab SAR-nya sifar. Nilai digit SAR ni sifar. Jadi sini tak ada. Puluh ada 3. Okey, ada 3 di sini. 1, 2, 3. Ratus ada 1. Untuk ribu ada 5. Untuk 10,000 ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 100,000 tidak ada sebab dia sifar. Juta kita ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi ini adalah dekat-dekat yang mewakili nilai 4,065,130. Okey. Jadi kalau katalah kamu tak ada nombor ni, nombor ni tak ada. Jadi kamu nak wakilkan dekat-dekat ni kepada angka, kamu cuma perlu tuliskan balik je. Yang ni ada 4 bilangan dia, yang ni tak ada maknanya sifar. Bila tak ada masih sifar. Yang ni ada berapa? 6. Okey, yang ni 5. Ni 1, ni 3, ni sifar. Baik. Bila kita nak menulis dalam mewakili nilai tempat dan juga nilai digit. Contohnya macam ni. Kalau saya gariskan nombor 4 ni. Okey. 4. Nilai tempat dia. Apa nilai tempat 4 ni? Ingat tadi, nilai tempat sentiasa dalam perkataan, nilai digit sentiasa dalam angka. Kalau dia tanya nilai tempat, maksudnya dia nak yang perkataan, yang SAR 10,000 dan sebagainya tu. Okey, nombor 4 ni, nilai tempat dia, nilai tempat bagi 4 apa? Juta. Nilai tempat dia, juta. Nilai digit dia, nilai digit bergantung kepada digit dia dan juga kedudukan dia. 4 juta. Digit dia 4, nilai tempat dia juta, jadi 4 juta. Okey. Itu cara kita menulis nilai digit dan nilai tempat. Baik, kita pergi kepada latihan seterusnya. Kamu boleh keluarkan pensel, keluarkan buku catatan ataupun kertas. Yang belum ada, kamu boleh pause dulu video ni. Kalau kamu menggunakan laptop, kamu just tekan spacebar. Dia akan berhenti sekejap. Dan yang menggunakan smartphone, kamu boleh tap saja dengan tangan di skrin tu. Cari dulu kertas dan pensel, kemudian resume balik video ni. Okey, saya harap kamu semua dah ada kertas, pensel, buku catatan. Baik, kita pergi satu-satu. Kita buat sama-sama. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Ingat tips kat bawah ni ada lagi. Dia kata nilai tempat sentiasa dalam kataan dan nilai digit sentiasa dalam angka. Okey, nyatakan nilai tempat bagi angka 4. Itu soalan yang pertama. Okey, cuba kamu jawab dulu. Pause dulu video ni, kamu jawab. Lepas tu, dah dapat, kamu resume balik video ni supaya kamu boleh semak jawapan kamu betul atau tidak. Jawablah nombor 1, nombor 2, nombor 3. Pause dulu video. Baik, saya harap kamu dah selesai menjawab. Salah ke, betul ke, itu tak ada kisah. Kita tak kisah. Yang penting awak berani mencuba dan awak sentiasa buat latihan. Yang salah, kita boleh betulkan. Tak ada masalah. Yang penting awak rajin buat latihan. Okey, kita semak sama-sama. Yang pertama, nyatakan nilai tempat bagi digit ataupun angka 4. Okey, nilai tempat sentiasa dalam perkataan. Jadi nilai tempat ni berdasarkan kedudukan dia dari sebelah kanan. 8 ini adalah SAR ni. 5 ni adalah 10. 2 nilai tempat 100. 3 nilai tempat dia 10,000. Ribu. Dan 4 nilai tempat dia 10,000. Jadi
Nombor 1, jawapan dia adalah nilai tempat bagi angka 4 ialah 10,000. Dalam perkataan, dalam perkataan. Baik, kemudian kita pergi soalan nombor 2. Apakah nilai digit bagi angka 6? Sekarang nilai digit. Ingat, nilai digit sentiasa dalam angka. Okey? Nak senang, kita tengok sini 6. Kita tulis 6 kat atas ni. 6 sama. Yang 6. Yang lain ni, setiap digit seterusnya ni akan kita tadikkan sifar. Itu cara yang paling simple lah. Okay, kalau tak tahu sangat. Baik, nilai digit bagi 6 ialah, ingat tadi, nilai digit adalah berdasarkan kedudukan dan digit dia. Apa kedudukan dia? Kedudukan dia di juta. Apa digit dia? Digit dia 6. Coba gabungkan digit dengan kedudukan. Jadi 6 juta. Dan ingat, mesti dalam angka nilai digit. Jadi bila awak dapat 6 juta, itu yang pertama. Key yang pertama ataupun keyword yang pertama. Kemudian keyword yang kedua mesti dalam angka sebab dia nilai digit. Jadi awak terus dapat. Oh, 6 juta. Tulis dalam angka. Macam mana nak tulis 6 juta? 6 juta mesti ada 7 digit. Kita pernah belajar sebelum ni cara menulis nombor 7 digit. Maknanya 6 dan diikuti dengan 6 sifar. Okey? Diikuti dengan 6 sifar. Itu juta. Nilai digit juta mesti ada 6 sifar. Okey? Okey, kemudian kita tengok soalan nombor 3. Hitungkan hasil tambah nilai digit 3 dan 5 dalam nombor di atas. Yang ni ramai sangat yang selalunya cuai. Dia bukan tak boleh buat, dia tahu, tapi dia cuai, overconfident, terlampau yakin. Apa maksud terlampau yakin ni? Dia kata, oh ni senang, 3 tambah 5, 8 jawapan dia. Bila jawab 8 memang salah lah. Jawapan nombor 3 ditulis 8. Salah. Betul lah cikgu. 3 tambah 8. 3 tambah 5, 8. Itu 3 tambah 5. Sekarang dia nak, awak tengok ni hasil tambah nilai digit 3 dan 5. Okey, hasil tambah. Kalau ditanya, hitungkan hasil tambah digit 3 dan 5, baru betul 8. Ni sekarang ni nilai digit. Nilai digit 3 berapa? Tengok betul-betul. Nilai digit 3 berapa? Nilai digit 3 sama dengan 3,000. Kan? Okey. Dan nilai digit 5 pula sama dengan 50. Tengok ni. Ni. 5 ni berada di kedudukan puluh. Angka dia 5. Jadi nilai digit dia 50. 3 berkedudukan di ribu. Digit dia 3. 3,000. Jadi nilai digit ni bila kita tambahkan, tambahlah macam biasa. Bila kita nak saya tambah dia, kita tambahlah 3,000 tambah 50. Jadi jawapan dia awak akan dapat sepatutnya 3,050. Okey, itu hasil tambah dia. Okey, saya harap kamu boleh semak betul tak betul jawapan kamu. Kalau tak betul, kamu boleh betulkan balik. Yang penting kamu ingat nilai tempat sentiasa dalam perkataan dan nilai digit sentiasa dalam angka. Okey, kita pergi balik persoalan yang saya tanya kamu tadi. Kenapa kita perlu tahu nilai digit sa berapa sifar dia? Nilai digit puluh berapa bilangan sifar dia? Kenapa? Kenapa kita perlu tahu? Okey, tengok sini. Saya bagi tahu. Sebelum tu, kita tengok nilai digit puluh. Okey, nombor 5 ni nilai digit puluh. Nilai digit dia 50. Ada berapa sifar? 1 sifar, betul tak? Kalau ni nilai digit ratus, contohnya kita ambil yang ni, 200 ni. 200, nilai digit ratus. Nilai digit ratus. Ada berapa sifar? Okey. Kalau kita ambil yang tu 200. 200 ada berapa sifar? 1, 2. Ada 2 sifar. Dan seterusnya lah. 10, 1 sifar. 100, 2 sifar. 1000, 3 sifar. Awak boleh
tengok sini Dan awak boleh buat sendiri sebenarnya. Okey. Kenapa pula kena tahu ada berapa bilangan sifar? Okey, kadang-kadang ada masanya soalan kebat, contohnya soalan kebat kemahiran berfikir aras tinggi, dia akan tanya soalan yang awak rasa janggal, macam salah je soalan ni. Okey, contoh dia tanya, okey cikgu tulis kat sini soalan yang keempat, hitungkan 40% tambah 30. Kalau baca sekali imbas, macam salah je soalan ni. Cikgu, soalan ni salah ke cikgu? Apa lah? 40% lah. Itu sebenarnya nak menguji sejauh mana kefahaman kamu. Di sinilah gunanya ni. Kita tahu bilangan sifar. Okey, contohnya kalau kita tengok sini, kalau kita tahu bilangan sifar 40%. Ratus ada berapa sifar? 2. Jadi kita cuma perlu tulis balik 40 ni diikuti dengan bilangan sifar yang ada dalam nilai digit tu. Nilai digit ratus ada berapa sifar? 2 sifar. Kita tambah je lah 2 sifar belakang. Kemudian tambah dengan 30. Puluh ada berapa? Nilai digit sifar, nilai digit puluh ada berapa sifar? 1. Jadi kita tambah 1 sifar di belakang 30 ni. Jadi jawapan soalan dia sebenarnya adalah 4000 tambah 30. Dia nak tengok sejauh mana kefahaman kamu. Ini contoh soalan kebat. Kemahiran berfikir aras tinggi. Jangan bila awak jumpa soalan macam ni, jangan awak kata ini soalan salah ni. Bukan salah. Dia nak uji sejauh mana kefahaman kamu. Okey, jadi ni cara dia. Jadi sebenarnya bukannya 40%. 40% tu adalah 4000. 30 tu sebenarnya 300. Okey. Nak tengok sejauh mana kefahaman kamu. Sebab tu kamu kena tahu nilai digit 5, nilai digit 10 ada berapa sifar. Nilai digit 1000 ada berapa sifar. Nilai digit juta ada 6 sifar. Awak kena tahu. Okey. Baik, sekarang kita cuba untuk mencerahkankan nombor. Tengok soalan, contoh soalan yang saya tunjukkan di sini. Cerahkankan 4,508,210 mengikut nilai tempat dan nilai digit. Baik, untuk cerahkanan nombor, ni sebenarnya tiap-tiap tahun awak belajar ni daripada tahun 4, tahun 3 sebenarnya. Cuma nilai digit dan nilai tempat dia semakin besar. Bila naik tahun 6 ni dah mula dengan nilai digit dan nilai tempat juta. Tapi kaedah dan cara dia sama sahaja macam yang awak naik belajar tahun 4, 5, 6. Jangan awak ingat lain pula. Bendanya sama. Tak ada lain dah. Sama lah. Okey. Jadi kalau kita nak cerahkinkan, yang pertama sekali ikut nilai tempat. Okey. Cerahkin ikut nilai tempat. Macam mana kita nak cerahkankan ikut nilai tempat? Tadi cikgu cakap ikut nilai tempat sentiasa dalam perkataan. Nilai tempat ni. Nilai tempat sentiasa dalam perkataan. Nilai beli kain tu lain. Kan? Nilai tempat sentiasa dalam perkataan. Jadi kita akan cerahkankan, kita akan tentukan nilai tempat bagi setiap digit. Semua digit yang ada dalam nombor ni kita kena nyatakan nilai tempat dia. Itu cerahkinan ikut nilai tempat. Kita mula dengan juta yang besar sekali. Okey. Boleh ke cikgu kalau nak mula daripada sini dulu? Nak cerahkin ikut nilai tempat, ikut ni. Saya ambil 5 dulu, lepas tu 8, 2, 1. Contohnya buat 5. 5 apa tu? 500,000. 500,000. Tak ikut susunan ni. Boleh ke? Boleh, tapi dia akan menyulitkan awak, menyusahkan. Buat apa kita pilih cara yang susah? Kalau ada cara yang senang, kita ambil lah cara yang senang. Kan? Okey? Cara yang senang, kita ikut je susunan dia. Okey, mula dengan 4. 4 ni 4 apa nilai tempat dia? Nilai tempat dia apa? Juta. Okey, kita tulis. Nilai tempat sentiasa dalam perkataan. Okey, kita tulis juta. 4 juta. Kemudian satu keyword identiti untuk cerahkin ni ialah dia mesti ada tambah, simbol tambah. Ada orang buat koma, salah. Cerahkinan mesti diikuti. Setiap nilai tempat tu mesti ada tambah.
4 juta tambah berapa? Lepas 4 apa? 5. 5 apa? Kita tulislah 5. 5 diikuti dengan nilai tempat dia. 500,000. Tambah sifar. Sifar. Nilai tempat dia 10,000. Tambah. Lepas sifar 8. Dia tulis 8. Nilai tempat dia 1,000. Tambah lagi 2. 2 apa? Nilai tempat 100. Tambah 1. 1 apa? 10. Selesailah. Inilah dia cerakinan mengikut nilai tempat. Okey, persoalan dia boleh ke ni kosong ni tak payah buat lah. Boleh ke? Kosong ni tinggalkan. Okey, untuk nilai digit, kalau kita cerakin ikut nilai digit, boleh. Kosong tu diabaikan. Tapi kalau ikut nilai tempat, tak boleh. Kena tulis. Walaupun dia kosong, walaupun dia sifar, kita kena tulis. Okey, sebab nilai tempat dia tetap ada. Okey, yang ni, saya cici satu ni. Tambah sifar sa. Okey, jadi ni yang betul ni. Okey, kita tak boleh tinggalkan walaupun angka digit dia sifar, tetapi nilai tempat dia ada. Jadi kita kena tulis 4,500,000, 10,000, 8,200 tambah 10 tambah sifar sa. Okey, itu ikut nilai tempat dia. Cerakinan ikut nilai tempatnya. Okey. Kalau katalah sini 4 ni kita nak tulis dalam perkataan, boleh ke? Kita mesti tulis dalam angka yang digit ni. Yang nilai tempat saja dalam perkataan. Juta, ratus ribu, puluh ribu, itu saja. Nilai tempat saja dalam perkataan. Okey, kita tengok cerakinan ikut nilai digit pula. Okay, nilai digit sentiasa dalam angka. Okey, kita mulakan dengan 4 juta. Jadi nak tulis 4 juta. Berapa sifar? Baru tanya tadi. 6 kan? 4 juta tambah. Sama juga, ada tambah. Okey, 500,000. 500,000 ada berapa sifar? 5 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Okey, tambah. Okey, untuk nilai digit, ni ada sifar kan? Sifar kita tak perlu tulis boleh. Nak tulis boleh, tak nak tulis pun boleh. Kalau ikut nilai digit, okey? Jadi kita pilih yang mudah lah. Yang mudah apa? Tak payah tulis. Kita buat kerja yang senang. Okey? Nak tulis pun betul, tak ada masalah. Tapi kalau kita tak nak tulis pun betul juga. Okey? Kecuali kalau nilai tempat. Nilai tempat tadi kita kena tulis. Nilai digit tak perlu. Okey? Jadi kita tinggalkan sifar tu. Terus kepada 8. 8 apa? 8,000. Tambah 2. 200. Tambah 10. Okey. Jadi ini cerakinan mengikut nilai digitnya. Sifar, sa tak payahlah. Okey, jadi awak tengok Yang ni yang penting ni saya kata ni. Kalau ratus, nilai digit ratus ada 2 sifar. 1, 2. Puluh ada 1 sifar. Ribu ada 3 sifar. 100,000 ada 5 sifar. Juta ada 6 sifar. Ini penting awak mahir. Sebab bila jumpa soalan pelik-pelik nanti, soalan kebat, kemahiran berfikir ada tinggi, jadi tak adalah awak pening kepala. Tengok, ni soalan ni salah ke apa ni? Okey, saya harap awak faham. Okey, jadi yang ini adalah latihan yang diberi kepada awak dalam modul. Baik. Ini untuk nilai tempat. Nyatakan nilai tempat bagi angka yang bergaris. Okey, jadi ada 1, 2, 3. Soalan nombor 7 ni. Ada 5 soalan. Saya nak awak salin soalan ini. Kemudian jawab di dalam buku latihan. Salin dan jawab di dalam buku latihan. Soalan nombor 8. Begitu juga. Cerakinkan setiap nombor berikut mengikut nilai digit. Okey, saya bagi satu. Kita dah tunjuk tadi kan. Tak apalah, awak buatlah. Ada soalan dia ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. 5 soalan. Nombor 8 A, B, C, D, E. Ini nilai digit. Okey. Itu saja untuk soalan dalam modul. Tapi jangan awak lupa untuk jawab soalan di dalam di ruangan quiz yang saya
bagi tahu tadi?